cakap tadi pasal demonstrasi ya. Nanti saja demonstrasi. Pasal yang sebelumnya di dalam internet mengatakan bahawa sekumpulan para ulama yang beberapa ulama itu yang pokok bila satu hukum tidak ada di zaman Nabi. Jadi tak ada dalil terapa. Kata para ulama berkumpul boleh menetapkan satu hukum. Maknanya bila persetujuan semua hukum tu, jadi dia boleh menghalalkan. Pada dia setuju halal dia halal. Jadi kumpulan ulama itulah yang ada beberapa ulama itulah. Itu ada satu. Yang keduanya pasal dalil yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Wajah Awam baru dalam soal khabar Ustaz Musyah mengatakan bahawa bolehnya demonstrasi kerana di zaman Umar meluk agama Islam para pendakwa telah berdemonstrasi berdemonstrasi lah semasa Umar masuk Islam. Subhanallah. Satu pun nak jawab satu. Ulama mana ni? Nak bagi larang memang boleh. Ulama muda mana? Ulama lagi dah. Tuan-tuan dan puan sekalian, berkumpul dengan ulama. Tuan, ini kita nak bagi tu lagi orang kecil hati. Tak payahlah kita bagi orang kecil hati. Kita cakap ni, kita nilai diri kita ni siapa? Ini bukan pendapat-pendapat. Kalau macam kami, kumpulan-kumpulan kami, saya contohnya yang memberikan pendapat dan pandangan, bukan pendapat dan pandangan saya. Al-Quran, Al-Hadis, Salaf dan juga petunjuk daripada ulama-ulama yang mendukung dakwah salaf, yang mendukung akidah salaf. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Al-Syekh Muqbil rahimahullah, Al-Syekh Salih bin Fawzan Al-Fawzan, Al-Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, Mufti Jizan, Al-Syekh Mustafa Al-Adawi, tokoh ulama hadis di Mesir, Al-Syekh Usama Al-Qusi, Salafi di Mesir, Al-Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Salafi di Jordan, Al-Syekh Masyhur Hasan Salman, Salafi di Jordan, Al-Syekh Musa Ali Nasr, Salafi di Jordan, Al-Syekh Zuhair Shawis, Salafi di Jordan, Abu Abbas, Salafi di Jordan, Al-Syekh Abdullah Al-Mar'i, Salafi di Yaman, Al-Syekh Muhammad Al-Imam, Salafi di Yaman, Al-Syekh Taufiq Ba'dani, Salafi di Yaman, Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Al-Ruhaili, ulama di Madinah, Al-Syekh Abdul Muhsin Abbad, pakar hadis yang mengajar di dalam Masjidin Nabawi, yang masih hidup sampai ke hari ini. Tuan-tuan, ini ulama kita ambil. Cek pandangan dia buat sama, konsisten. Bukan dulu cakap lain, hari ini lain, tulak lain. Tuan-tuan, ini pandangan ahli ilmu, pandangan ahli ilmu. Tuan-tuan, kita nak guna dalil ahli bid'ah ke? Pelik saya. Dalil ahli bid'ah ni senang je. Nabi tak larang dan Nabi tak suruh, berarti benda ni harus. Asal bagi semua benda adalah harus. Tuan-tuan, siapa hak guna dalil ni? Ini adalah dasar prinsip mazhab zahiri, mazhab literal. Betul. Cek dalam mazhab zahiri, antara dasar sumber hukum dia tolak qiyas, dia tak pakai qiyas. Dia pakai satu, dia panggil al-istishab. Istishab ni apa dia? Istishab iaitu asal bagi semua benda harus. Siapa hak literal? Siapa hak zahiri? Siapa hak ambil hadis ikut teks tanpa melihat kepada konteks? Tuan-tuan, jadi biarlah kita pun dah tak lawak nak cerita bab ni. Pasal apa? Pasal dia jadi lagu lain. Dia jadi nak seolah-olah politik yang terlampau. Nak jadi politik terlampau. Kita bercakap nas. Buktikanlah daripada hadis mana. Tuan-tuan, merupakan antara ciri-ciri. Saya tak kata ahli bid'ah, saya kata ciri-ciri. Seperti munafik, ciri-ciri munafik. Tak semestinya dia munafik, dia ada ciri-ciri. Di antara cara ahli bid'ah ni berhujah, macam mana? Mengambil dalil-dalil yang umum lalu dikhususkan. Kita duk bedai balun orang buat bid'ah. Apa ni baca Yasin malam Jumaat? Bid'ah. Apa ni buat tahlil? Bid'ah. Apa ni baca talqin dah kubur? Bid'ah. Bila orang tanya, bila puak-puak ni jawab, pasal apa hamba kata kami baca Yasin malam Jumaat bid'ah? Baca Yasin ni satu, baca Quran ni satu sunat.
Dapat pahala baca Quran. Malam Jumaat malam yang mulia. Apa salah kami nak baca Quran pada malam yang mulia ni? Yasin pun ada hadis yang mengatakan Yasin ni jantung Quran. Apa masalah kami nak baca? Kita pandai jawab masa tu. Kita pandai sungguh kita ni. Masa tu kita jawab apa? Itu dalil umum tentang kelebihan Jumaat. Itu dalil umum tentang kelebihan Quran. Kita kena ikut cara yang Nabi ajak. Hambui hang pandai sungguh. Masa tu jawab. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila mai bab ni demonstrasi, itu ada hadis nu, ada hadis ni, ada menunjukkan demonstrasi, umat buat demonstrasi. Kawan ni, tuan-tuan, jawapan yang kedua, siapa kata pun saya tak mahu kita menghormati ilmuwan Islam. Walaupun kita tak ada ulama sebenarnya di Malaysia, tapi dok mengakulah dia orang ulama mana, kau ulama muda, kau ulama tua, kau kita tak ada ulama. Tak ada. Tapi ada perasan. Ulama-ulama kita yang berada, mereka yang jelas, akidah mereka jelas, prinsip agama mereka jelas, kefahaman mereka dan menyuruh masyarakat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan emosi dan rasional semata-mata. Tak ada emosi, tak ada rasional. Quran Sunnah hadis. Quran Sunnah asal sahabat. Quran Sunnah petunjuk sahabat Nabi. Quran Sunnah salaf. Ini adalah bukti ahli sunnah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, zaman Umar Al-Khattab, hadis yang diriwayatkan itu sebenarnya adalah hadis yang dhaif. Hadis apa? Hadis tentang masuk Islam umat keluar. Ramai-ramai tunjuk. Kan? Hadis tu kan? Dalam dia ada perawi yang bernama, saya sebut dalam bicara rakyat tempoh hari. Ada orang tak puas hati juga. Dia kata saya sebut nama tak habis. Saya sebut nama Ishaq bin Abdullah. Memang nama Ishaq bin Abdullah. Saya terlupa nama Tok Nek dia saja, Tok dia saja. Tok dia nama Ishaq bin Abdullah ibn Abi Farwah. Ibn Abi Farwah. Dia ni seorang yang dikategorikan sebagai dhaif. Ulama-ulama hadis suruh tinggalkan hadis dia. Dia yang meriwayatkan cerita ni. Cerita kisah Umar Al-Khattab masuk Islam, kemudian keluar ramai-ramai. Tuan-tuan, keluar ramai-ramai pun Umar buat apa? Dia buat apa? Dia cakap bahasa apa? Dia cakap perkataan apa? Dia maki hamun kan? Dia tunjuk tak puas hati kat siapa? Lain tuih, cara lain. Kalau sekiranya benar, tu pun hadis tu dah dhaif. Hadis tu dhaif. Jadi minta pakar hadis ramai. Hak yang PhD hadis pun ramai. Bagi tahulah hadis dia dhaif, awak tak bagi tahu. Awak duduk diam. Cakap. Ni tak kena ni. Ni nak kata lagu mana? Bahkan pengujahan, pendalilan yang diberikan. Pendalilan yang diberikan saya tengok. La haula wala quwwata illa billah. Saya heran pasal puan tak tegur. Dah kata boleh bersuara sangat, dah kata boleh bercakap atau cakap. Kita ni kita kena faham. Media depa ambil daripada kita apa yang depa nak ambil ya. Tuan-tuan, adakah kita duk mengajak? Saya duk mengajak ke sahabat-sahabat saya duk mengajak tuan-tuan dan puan sebelum ni. Kita sembunyikan fakta. Kita sembunyikan agama. Kok kita cakap hak yang cenderung kepada ni saja, tinggal hak ni. Tak ada kita cakap. Boleh buka balik video-video kuliah-kuliah saya daripada tahun 2006, 2007 siapa-siapa yang record. Perkataan saya sama tentang benda ni. Tak ada. Tak berubah. Semacam saja. Kita tak sembunyikan agama. Tapi penyiaran tu. Penyiaran ni bergantung kepada orang yang nak siarkan. Dia nak siarkan tu, kita nak buat lagu mana? Tak percaya kita. Jadi ini masalah dia. Bila kita cakap lagu tu, dia kata, tengok, semua dalil-dalil hadis-hadis yang diberikan perlu kepada kerajaan semata-mata. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, perempuan sekalian, apa yang saya nak katakan di sini? Hujah-hujah yang pakai oleh beberapa ilmuwan seperti Nabi SAW, kita ni umat Islam melaksanakan solat 95 waktu berjamaah. Itu mahu menunjukkan keharusan demonstrasi. Kita berkumpul hari Jumaat ramai-ramai mayang, itu dari keharusan demonstrasi. Berkumpul tiap-tiap tahun berdemonstrasi di Arafah. Tuan-tuan, mana suara ni? Ustaz-ustaz yang pro sunnah, mana suara? Tegak sikit. Kesilapan pendalilan dan penghujahan. La haula wala quwwata illa billah. Saya pun tak tahu lah apa siapa nak kelih sangat. Sedangkan dulu ni kita duk menjerit lama dah benda ni. Bukan hari ni kita bercakap. Bukan pasal bersih saja.
Kepala lembu ke, tanduk lembu ke, tengkorak kebau ke, semacam hukum dia haram, demonstrasi apa jenis pun. Kita dah bercakap terang dari dulu, tak berubah. Tiba-tiba mai bab ni, mai kali ni, dah gamak tak ada sangat, pi kok nu tersekat, pi kok ni tersekat, pi kok nu tersekat. Satu kumpulan, kumpul ulama-ulama. Satu kumpulan lagi, apalah mereka menggunakan ini, pandangan tu tak faham teks, depa tak melihat pada konteks, maka tak melihat kepada suasana. Suasana dulu lain, suasana la ni lain. Dulu Abbasiyah, dulu sesuailah hadis, siapa-siapa yang nak nasihati pemerintah itu hendaklah nasihat secara tertutup. Pasal apa? Dulu kalau nasihat secara terbuka ia boleh membawa kepada pembunuhan dan sebagainya. Tuan-tuan, pasal apalah Usamah ibn Zaid pi nasihat Osman secara tertutup. Takkan Osman nak bunuh dia kalau dia cakap terang-terang? Tapi dia tetap pi nasihat Osman secara tertutup. Dia bukan takut fitnah datang daripada Osman. Tak, dia tak takut. Sebab dia tahu Osman sahabat Nabi. Tapi dia takut fitnah yang akan datang daripada rakyat. Kerana ia boleh membangkitkan emosi. Sebab dalam rakyat ni ramai-ramai ni, Mangku ada, Periuk ada, Belanga ada, Talam ada, Ahli Sunnah wal Jamaah pun ada. Ada macam-macam pula kan? Ahli Sunnah sahabat Nabi. Yang bukan sahabat Nabi, yang duk ramai, yang duk itharul fitan, yang duk bagi panas keadaan. Sebab tu dia tak cakap kat mereka. Buat apa dia nak cakap kat mereka? Dia cakap kat pemerintah secara bersendirian. Tuan-tuan, ini cara sahabat Nabi faham. Yang mai kita pergi faham terbalik pula pasal hadis tu tak sesuai zaman dulu ni. Tuan-tuan, berapa banyak hadis-hadis Nabi dan para sahabat yang tegur secara terbuka, tapi mereka tegur secara berdepan. Salah tegur lala tu, cakap lah. Pergi majlis-majlis cakap. Dah kata taiko sangat cakap. Oh, pergi depan. Tuan, Datuk Seri, tak faham. Lagu tu pula. Itu masalah dia. Cakap belakang, amboi, hero. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena hati-hati. Kadang-kadang, pelik. Kita hari tu ni, cakap, bila dah cakap berhabis, bang, cakap berhabis, simpan-simpan apa. Bismillah. Yang pelik itu tak kan? Tak, saya tak bagi sikit. Bagi saya berhabis dulu sikit, tak bagi. Ni. Hari itu, bila saya diminta oleh adalah orang tertentu untuk berucap di parlimen tahun lepas tu, cerita lama ni. Saya nak cerita balik dan kaitan dengan apa yang berlaku. Bila dalam majlis tersebut saya bercakap tentang isteri Perdana Menteri. Saya bercakap pasal isteri Perdana Menteri, apa saya kata tentang isu Islamic Festival. Islamic Festival tu, yang mana dalam tu sepatutnya memang tak boleh dinamakan sebagai Islamic sebab tak tutup aurat. Jadi saya kata kesalahan ini tak boleh dimutlakkan ke atas isteri Perdana Menteri semata-mata. Sebab dia SMS, dia bagi tahu bahawasanya dia hanya hadir sebagai jemputan, ataupun dia hanya hadir sebagai orang panggil apa? Penaung. Dia tak ambil tahu bab cara dan etika dia berpakaian semua. Wallahu a'lam. Sekiranya betul-betul, sekiranya tak betul, wallahu a'lam. Kita tak tahu benda tu. Tapi dia dah jelaskan benda tu kepada kita. Jadi kita hanya cakap, tak boleh memutlakkan kesalahan ke atas dia. Sebaliknya, kena lihat salah siapa hak buat benda ni. Saya cakap jelas, hak pi tengok aurat haram. Hak yang memperagakan pakaian haram ke tak? Haram. Menyandarkan kepada Islam haram ke tak? Haram. Kita tak pernah kata pun, kita kena sokong Islamic Festival ni, Islamic Fashion Festival ni, apa semua. A'udzubillah, kita berlepas diri. Tak pernah kata. Kita tak pernah kata dia ni betul semua dia ni. Tak ada. Kita kata memutlakkan kesalahan dan kesilapan. Jadi riuh satu dunia. Ini dia dah jadi macam ni dah, macam-macam lah. Tak apa, kita biar pergi je. Tapi bila ada orang tu, dia puji, buat tulisan puji isteri kepada mantan Perdana Menteri dulu.
tulis puji lah isteri tu bagus, saya tengok dia seperti wajah keibuan. Saya tak kata isteri tu tak bagus. Bagus. Soal masalah aurat, soal masalah akhlak isu yang lain, yang tu bab kedua. Kita nak hukum manusia, kena hukum secara adil. Salah. Tak ada siapa kata apa-apa. Pasal apa tak ada siapa kata apa? Sebab ramai pengikut. Pasal apa ramai pengikut ni? Tak asuh. Fanatik. Tak tahu. Betul. Hak ni jenis makan nasi polok, telan semua. Tak buat analisa dan tak buat kajian dan penelitian. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadilah ni, ini masalah bila berlaku wujudnya keta'asuban, fanatik, sikap-sikap kelompok-kelompok tertentu daripada kalangan anak murid pengikut-pengikut ni, yang ni problem besar. Itu satu masalah. Kemudian sikap yang kedua, problem dia yang besar juga adalah apabila wujud sikap label-melabelkan. Apabila masing-masing dah tak dapat hujah, dia label. Dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Dia ni literal ke dan sebagainya. Kalau kita nak boleh label tu, banyak paku kita boleh bagi. Kalau nak label tu, 1 paku, 2 paku, 3 paku kita boleh label. Macam-macam label. Nak 6 label pun boleh label. Tapi tuan-tuan dan sekalian, label-melabel ni tidak mendatangkan manfaat. Lebih baik kita kembali kepada prinsip-prinsip dasar ahli sunnah. Kalau you nak ikut jalan Ikhwanul Muslimin, you ikut. Kami tak ikut jalan Ikhwanul Muslimin. Dan kami tidak bersetuju dengan metodologi dan manhaj mereka. Kami nak ikut manhaj salafi. Hampa nak kata apa salafi? Ultra ke? Ultraman ke? Ultra Seven ke? Gaban ke? Marksman ke? Superman ke? Apa man? Hak kita tengok kecil-kecil semua tu. Ikutlah hampa nak kata apa. Tapi kami manhaj salafi, Al-Quran, As-Sunnah, petunjuk salaf. Hak tu adalah metodologi dan manhaj kami. Dan kami doa agar Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan supaya kami berpijak teguh di atas manhaj ini. Kami tak mau apa kami nak berhujah, nak berdalil lagi, nak cerita apa lagi. Jelas kecenderungan jelas. Satu hampa cenderung kepada sana, cenderung kepada pandangan-pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya tak kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi salah semua. Saya tak pernah kata dia salah semua, tak boleh. Tak, ada kebenaran bagi dia. Ada kebaikan perkataan dia. Ada. Tapi metodologi yang dia bawa, kerancuan cara pemikiran dia, khususnya dalam isu-isu akidah dan khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan politik semasa. Problem. Seruan-seruan dia pro kepada Ikhwanul Muslimin, pro kepada ideologi. Saya katakan Neo Khawarij, bukan Khawarij. Neo Khawarij. Berbeza dengan ada orang tuduh Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali pun dia kena tuduh juga. Dia berkata dia Khawarij juga. Biasa tu, hang tuduh tok guru aku tuduh tok guru hang. Tapi kita tak main lah kata bodoh lagu tu. Sekarang ni kita kemukakan dengan bukti, tuan-tuan dan puan sekalian. Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali membuat analisa, kajian, pendetilan, penilaian tentang pandangan-pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Membuat analisa, penelitian dan terhadap penulisan Sayyid Qutb dan juga Hasan Al-Banna. Jelas benda ni, kepincangan berada di sini. Jadi kalau hampa nak teruskan dengan benda ni, terus, tak ada masalah. Kami nak teruskan benda ni. Jangan kacau ni. Jangan kacau. Sebab kami nak bawa manhaj ni, kami nak teruskan dengan prinsip kami. Orang kata, Ustaz, apa ni nak pecah ke tu? Ini bukan nak berpecah. Ini kita nak berdiri tegak di atas manhaj salaf. Salaf tak bagi kita duduk campur aduk sesuka hati. Yang campur aduk sesuka hati, yang ni masalah ni. Lah ni dia jadi masalah. Masalah confuse daripada kalangan anak murid. Masalah bercakaran sama-sama sendiri. Masalah bergaduh. Masalah duk lawan tuduh hang salafi tak salafi. Pasal apa? Lah ni bagi jelas. Ahmad mengaku kami dengan cara kami. Sebab salafi ni sampai bila-bila mereka adalah ghuraba, ganjil, asing, pelik, sikit. Jadi kita biar sikit pun, tapi kita dah popular. Siapa kita popular? Sebab mereka yang popularkan kita, bukan kita popular sendiri. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi insya-Allah kita akan terus memperjuangkan manhaj Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan petunjuk dan kefahaman salaf. InsyaAllah. Hak mana yang salah, tolong perbetul dan tegakkan. Tolong perbetul. Hak mana yang benar,
berilah sokongan dan dukungan. Kalau sekiranya terlihatlah daripada kalangan kami, ini pesanan Syekh Abdullah Al-Ubailan. Dia pesan, saya ingat lagi dia pesan ketika tu kami duduk di Pan Pacific, di hotel Sri apa? Sri Pacific. Antara kan? Apa dia pesan? Dia kata kalau kamu menyertai parti-parti seperti ini, kelompok-kelompok, sama ada apa-apa parti ke, UMNO Malaysia khususnya kami ini sertai, hendaklah berhati-hati sekiranya dilihat di antara kalian ini melakukan perkara-perkara yang menyelisihi syarak, maka tariklah tangan teman-teman kalian, nasihatilah dia dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini nasihat masyayikh, ini nasihat para ulama yang rabbani, yang mereka kasih dan sayang kepada kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berkepentingan. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali bukan tokoh politik, bukan tokoh ulama politik yang suka muka dia keluar surat setiap hari. Dia tak berkehendakkan pun tulisan-tulisan dia di dada-dada akhbar. Tak ada. Duduk di rumah dia pakai stokin tu, tengok dia dulu. Pakai baju jubah tu biasa, tak ada. Sibuk dengan ilmu, aku nak cinta ilmu ni, aku nak tulis, aku nak baca. Ini masa aku dengan ilmu. Entah ni nak cari mana ulama lagu ni. Tapi orang tuduh dia, tuduh label. Dia macam ni je. Kalau yang label tu tak payah buat permisalan, lagi kecil hati ramai orang. Jadi cuma saya katakan di sini, mereka ini, ulama-ulama ini yang saya sebut nama-nama mereka semua tadi, adalah ulama-ulama yang kami jadikan sandaran kepada pandangan-pandangan kami. Kami bukan ulama, kami menukilkan perkataan-perkataan mereka dengan ilmu yang kami ada, kefahaman-kefahaman mereka dengan analisa yang kami mampu lakukan. Kami sampaikan kepada ummah manfaatkanlah pandangan-pandangan ini daripada ulama-ulama rabbani yang tajam pandangan mereka, tajam pemikiran mereka, tajam perkataan mereka apabila berkata dan menyuarakan Islam. Mereka bukan ada kepentingan dunia, mereka bukan ingin popular, tetapi murid-murid mereka serata dunia menunggu dengar perkataan-perkataan mereka. Jadi terpulang. Jadi kalian nak ikutlah sebelah ni. Kami tak mau ambil bab dah pasal lepas ni kami tak mau ambil bab dah. Kami nak buat kerja kami dan kami nak berusaha untuk mendekatkan diri dengan ulama-ulama rabbani ini. Khususnya kami akan berusaha untuk menarik masyarakat untuk mendekatkan diri dengan para ulama, bukan atas tujuan ta'assub, tetapi atas tujuan kerana pada hari ini ulama-ulama dah berkurang. Yang ramai mengaku ulama hanya dengan segenggam ijazah kami ulama. A'udzubillah. Wallahu a'lam. Ya. Ini lah ni tengok cenderung ramai orang kafir yang menghuraikan hadis-hadis. Adakah ini dibolehkan? Bismillah. Saya macam ni, saya dah ulas dalam media UMNO, saya ulas. Dia bertanya saya, hukum asal orang kafir boleh baca Quran ke tidak? Boleh. Siapa kata tak boleh? Hukum asal orang non-Muslim boleh baca Quran, boleh baca hadis. Ini adalah kebenaran. Kita tak boleh larang. Sebab apa? Kalau tidak, macam mana mereka ni nak dapat hidayah? Quran tak bagi baca, hadis tak bagi baca. Bengong tak? Tuan-tuan dan puan sekalian, tetapi kita perlu lihat di sana dua perkara. Tengok dalam YouTube saya sebut benda yang sama. Dua perkara. Pertama sekali dari sudut tujuan. Tujuan kita tak mampu nak hukum. Sebab dia tahu dalam hati dia tahu. Dia tahu. Kita tak tahu dalam apa yang terkena dalam hati dia. Tapi kita boleh lihat praktikal dia lakukan tu kerana apa? Dalam suasana yang bagaimana? Untuk apa dia buat? Untuk apa dia baca? Satu, tujuan. Yang kedua, kita kena ingat bahawasanya manusia sesiapa pun, apatah lagi non-Muslim, mereka ni beriman ke tidak dengan ayat Al-Quran yang nak manfaatkan ayat Al-Quran untuk kepentingan mereka? Berhujah dengan Al-Quran, mereka beriman ke? Kalau baca ayat Al-Quran untuk dia dapat hidayah dan petunjuk, bagus. Tapi kalau dia guna ayat Al-Quran yang mana untuk menyatakan kepentingan dia, afatu'minuna bi ba'dil kitab
wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu nak beriman kepada sebahagian daripada Alkitab dan kufur pada sebahagian yang lain? Tuan-tuan, Quran hang nak terima semua. Orang yang sama juga tidak bersetuju dengan hukum Allah tertegak di atas muka bumi. Orang yang mengepalahi demonstrasi juga membantah hukum murtad. Ini apa ni? Apa cerita ni? Apa tutup mata semua? Jadi kita kena hati-hati. Kita dipermainkan oleh Barat. Kita dipermainkan oleh demokrasi yang menipu manusia. Kononnya demokrasi itu adil. Apa ada pada demokrasi? Keadilan apa pada demokrasi? Apabila kita menyerahkan sebulat-bulatnya kepada suara rakyat. 60%. Orang Melayu berapa persen? 50 lebih. Kurang dah lah ni. Orang Melayu ni dalam kategori negara kita majoritinya Islam. Berapa ramai tuan-tuan yang berpegang teguh dengan Islam, yang meramaikan dan mengimarahkan masjid? Berapa ramai yang mengimarahkan jom heboh? Berapa ramai yang mengimarahkan Chelsea main Malaysia lawan bola, Liverpool penuh stadium? Berapa ramai yang mengimarahkan kelas agama? Di situ pun tuan-tuan dan puan sekalian, kita adalah minoriti. Orang yang nak kepada Islam sendiri adalah minoriti. Tiba-tiba kita nak bagi kat demokrasi, hampa bercakap, kami ikut syurga hamba. Bolehkah Islam tertegak dengan demokrasi? Yang mana demokrasi, rukun iman dalam demokrasi ini adalah suara rakyat. Rukun iman bagi orang yang mencintai Allah dan Rasul, beriman kepada Allah, Quran dan Sunnah teratas. Tapi keberadaan kita dalam sistem ni kita kena clear. Nak buat macam mana? Nak pergi rongkai kot mana? Keberadaan kita menyebabkan kita terpaksa duduk dalam sistem ni, kita kena tampung hak mana yang kita boleh tampung. Tampai dengan Islam, tampai. Hak mana boleh tampai. Jangan kita pakai package. Macam pergi package umrah pula. Hang bayar 6,500, dapat tu jalan sebiji, dapat sebiji, tiket, hotel. Ni bukan package pergi umrah. Ni kita bercakap pasal Islam. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekadar kamu mampu. Kita mampu untuk tutup ruang-ruang kemungkaran, tutuplah, jangan bagi buka. Nampak tak tuan-tuan dan puan sekalian? Ini dah ada penghujahan himpunan ulama-ulama Malaysia. Di bawah himpun, salah seorang tekong dia berkata, hujah dia kata ni package. Bila kita terima demokrasi, kita kena terima demonstrasi. Tuan-tuan, yang ini yang problem dia. Ini memang betul-betul punya. Saya tak tahulah dia ambil kaedah mana. Tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh macam ni, kalau macam tu senanglah kita buat. Banyak kaedah kita boleh buat. Contoh, bila seseorang itu boleh dijatuhkan hukum bunuh, bererti package dia, kita boleh balun seksa dia. Kerak hidung lu, cabut mata lu. Pasal apa? Package dia boleh bunuh. Buat apa pun. Logik akal rasional lah tu. Tapi kita tak pakai lah rasional tu. Begitu juga bila orang yang dalam keadaan darurat, tersesat di dalam hutan, tak ada makanan, nampak khinzir saja, terpaksa makan untuk hilangkan kelaparan yang amat sangat yang boleh memberi kemudaratan kepada dia. Dia pun kerak kaki, makan bahagian kaki pun cukup, dah tak ada lulah. Tapi kalau ikut package, buat apa? Salah lah. Barbecue, babi chop, ganti lamb chop. Tuan-tuan dan puan sekalian, tapi mana boleh terima package? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sekadar kamu mampu. Cukuplah aku takat ni. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur dengan kadar darurat saja. Habis, selesai kemudaratan tersebut, kita kembali kepada hukum asal.
Jadi kemudaratan berada dalam sistem demokrasi yang mana ia bukan sistem Islam. Semua umat Islam kena tahu. Siapa yang menafi, siapa yang mengatakan demokrasi adalah sistem Islam, sistem Islam, sistem Islam, benda ni boleh mencalarkan kemurnian akidah dia. Sebab apa? Sebab dasar demokrasi bercanggah dengan sistem Islam. Tapi keberadaan kita dalam sistem ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tetap tidak setuju dengan hati kita. Kita tetap tak setuju dengan perkataan kita. Apa yang mampu kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Tampung yang mana-mana kekurangan-kekurangan. Sebab tu kita tak boleh berikan demokrasi secara mutlak. Bagi mutlak hancur habis. Inginkah kita orang keluar bertelanjang di tepi jalan? Lepas tu bila orang pegang dia, hak asasi manusia. Kebebasan berpakaian, kebebasan bersuara. Mau itu? Adakah kita inginkan seperti mana di Thailand diceritakan kepada kita, bahkan di barat sana ada tempat pantai-pantai yang orang boleh buka baju semua. Mau ada betul? Ha? Pantai? Weh, boleh. Tak tahu. Orang tu dia tak tahu. Jadi ini problem besar. Adakah kita nak? Tu tara demokrasi masih duk terkawal. Bunda darah. Kalau bebaskan tuan-tuan dan puan sekalian. Subhanallah. Subhanallah. Istighfar banyak-banyak. Kita Islam ni agama yang ada perlembagaan. Islam tu sendiri. Kita ada perlembagaan kita. Kita ada dustur kita. Kalau tidak buat apa? Allah cerita di dalam Al-Quran hukum had, hukum qisas, hukum yang ni, peraturan nak masuk rumah. Jangan duk masuk tak ketahuan bilik orang. Ini apa? Tujuan apa semua ni? Memberikan kepada kita garis panduan bahawasanya hidup ini perlu kepada perlembagaan, hidup ini perlu kepada disiplin. Yang mana yang kita boleh tampung dalam sistem demokrasi, kita tampung, kita cerita kepada masyarakat tentang Islam. Biar masyarakat melihat keindahan Islam. Sebab tu saya pelik bila kita duk cakap pasal Islam, dia berkata dak, lah ni kita bukan bercakap pasal, kita bercakap pasal keadilan. Kita nak minta 8 perkara ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, hang nak minta 8 perkara ke 20 perkara ke, itu ikut suka hang. Aku tak kisah yang tu. Kita tak kisah yang tu. Cuma kita jadi pelik. Macam mana kita boleh melihat 8 perkara ni tak termasuk dalam Islam? Macam mana ketelusan itu bukan ketelusan, itu sebahagian daripada Islam kah? Bukankah keadilan itu sebahagian daripada Islam kah? Tapi bila mai bab ni manusia beremosi, manusia mengikut hawa nafsu dia telah bercakap seolah-olah hilang akal dia. Sehingga dia nak mengharuskan tindakan dia, tak kira. Yang ni tak apa, yang ni keluar. Ini kami cakap hak asasi, kami tak kacau. Bab lain. Bukan ada kaitan dengan ni. Kami bab hak asasi, kami dengan ambiga kami sekali. Walaupun dalam bab Islam kami tak setuju dengan dia ke apa ke, tu bab lain. Lah ni kami bab hak asasi, yang ni semua kita nak. Tu ustaz kita pun duduk siapa kat belakang. Oh, hak tu yang kita pening kita. Yang tu kita kecewa. Tuan-tuan, keadilan ni satu kewajipan. Bersuara, ada pula guna dalil pula, kata ini bersuara di hadapan, kita kena bersuara di hadapan pemerintah yang zalim. Kita tak mau, dalam hadis Nabi SAW sebut, orang-orang yang redha kepada kemungkaran, kezaliman pemerintah-pemerintah. Ini dah puak-puak. Jiwanya adalah jiwa syaitan. Balasan neraka Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya. Nak tempek kat siapa tu, dia nak tempek kat kami lah. Kata kami redha dengan kemungkaran-kemungkaran. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini pelik ni. Apabila Nabi pun susun tingkatan dalam kita mengingkari kemungkaran, ada 3 peringkat. Ada dengan lisan, ada dengan tangan, ada dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati. Hak mana kita boleh buat? Selama mana lisan ni boleh bergerak, bercakap, kita akan bercakap. Tak sembunyi punya, insya-Allah. Tak sembunyi punya. Yang penting nak kebenaran. Masalahnya depa nak apa? Depa nak kita sebut nama. Nak sebut nama dia, kata kat dia, balun dia. Gitu. Itu yang problem. Ini nak apa sebenarnya ni? Nak populariti, nak menang dalam perjuangan politik,
ada kepentingan-kepentingan, nak menjatuhkan orang tertentu, nak bagi tekanan pada orang tertentu. Tuan-tuan dan puan sekalian, implikasinya buruk. Dakwah tak diterima. Macam mana dekatkan pemerintah dengan Islam? Sikap kita pun tak Islami. Sahabat-sahabat Nabi berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf. Jauh. Pemerintah Islam dalam negara Islam pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, tak ada lah. Dari sudut kejamnya dia, bunuhnya sahabat Nabi itu tak ada lah macam Hajjaj bin Yusuf ni. Kata Ibnu Umar bin Abdul Aziz ataupun Ibnu Umar ataupun Umar bin Abdul Aziz, salah seorang daripada mereka, berkata kalau sekiranya datang 100 orang pun penjahat takkan sama dengan Hajjaj bin Yusuf seorang. Dia kira pancung kan? Pancung kira ada. Tapi sahabat Nabi tetap dengan prinsip, jangan kamu cerca pemerintah-pemerintah kamu. As-sub ataupun as-sab. As-sab ni cerca maki ni. Siapa-siapa pun dilarang. Kita cerca orang pun tak boleh. Cerca pemerintah pun tak boleh. Cerca siapa-siapa pun tak boleh. Piduk cerca maki hamu untuk orang Hindu pun tak boleh. Pasal apa? Dia bimbangi, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan-perkataan yang lebih teruk. Cerca ni tak boleh dalam Islam. Kita kena berhati-hati tuan-tuan dan puan sekalian dalam keadaan-keadaan tertentu. Bahkan Nabi, orang kafir Yahudi membagi salam, Assalamualaikum, celaka kat tehang. Aisyah nak jawab Waalaikumsalam. Nabi tak bagi. Nabi jawab Waalaikum. Dan kat tehang juga. Maknanya betapa Islam ni menjaga keindahan perkataan, jaga sungguh lisan. Tapi kita membiarkan orang buka laluan kepada orang untuk berkata sesuatu benda yang dia dan sehingga kan tuan-tuan dan puan, ada orang non-Muslim melihat betapa Islam ni teruk. Bahkan melihat bahawasanya orang-orang yang menyeru pada dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah ni, depa ni bukan menyeru kepada Islam. Dia pun tak faham dah Islam tu yang mana satu. Dia tak faham Islam itu adalah demokrasi. Islam tu memberi kebebasan bersuara. Mana Islam bagi kebebasan bersuara? Tuan-tuan dan puan sekalian, kena faham kebebasan bersuara. Bukan semua orang. Kita tak boleh nak ambil hadis seorang sahabat yang sahabat Nabi, yang Nabi tercucuk perut dia. Lepas tu Nabi buka baju Nabi bagi suruh cucuk balik, sedangkan kemudian dia peluk Nabi. Nak bandingkan dengan kita pada hari ni, itu Nabi tengok betapa Nabi SAW bersikap adil, terkena sikit pun Nabi minta balas balik. Tuan-tuan dan puan sekalian, masalah pertama, adakah pemimpin kita minta macam Nabi? Ataupun pemimpin kita seperti Nabi? Tu satu, Qiyas tak kena langsung. Satu. Kemudian yang kedua, adakah rakyat-rakyat ni seperti sahabat Nabi? Yang sahabat Nabi yang minta daripada Nabi tu, dia tikam balik Nabi ke? Dia cucuk balik perut Nabi ke? Dia peluk Nabi? Dia cerca maki hamun Nabi ke? Tak. Tapi dah ni kita membuka ruang untuk orang cerca pemerintah, maki pemerintah. Soal tak setuju dengan sikap dan kemaksiatan-kemaksiatan tertentu yang pemerintah lakukan, itu satu bab yang kita wajib ingkari melalui saluran-saluran yang disediakan. Gunakan saluran. Lah ni saya nak tanya betul-betul lah, pernahkah pemerintah kita ini ditegur dengan metodologi salaf? Saya tak tahu, tapi tuan-tuan lebih senior daripada saya tahu. Tak pernah. Jadi bila tak pernah ni, kami duk usaha ni, support lah. Jadi kita nak kata bengong pun tak tahu nak guna istilah apa. Kita duk usaha nak tegur pemerintah dengan cara salah, dengan cara berakhlak, dengan cara sir. Dahulukan yang tu dulu. Dengan cara menulis surat kepada pemerintah, dengan cara menghubungi, meeting, mesyuarat dengan pemerintah. Apa yang kita boleh bagi. Tapi apa perlunya saya, lepas saya pergi cerita, saya main sini, kumpul balik, masuk YouTube balik, saya dah cakap lah tadi. Tu nak buat apa lepas tu? Adakah saya ikhlas dalam menasihati? Subhanallah. Wallahu a'lam. Saya cukup lah katakan. Ya. Yang ni tak masuk begitu. Hati-hati ya. Pada tadi ini ada Ustaz silap sikit. Bismillah. Ustaz sebut semasa saya cakap di parlimen. Bukan parlimen. Betul. Bukan saya cakap di parlimen. Betul ya tu no. Saya bercakap di PWTC. Sempena Perhimpunan Agong no. Bukan di parlimen. Wah, hebat cakap parlimen. Tadi Ustaz tu. Tadi tu. Kena tengok balik.
Ui, bahaya. Kalau masih itu Ustaz. Jangan. Tarik balik, tarik semua. Alhamdulillah. Jadi saya cukup dulu cakap tu lah tuan-tuan sekalian. Lebih kurang saya terkasak, saya mohon maaf. Mungkin kerana terlalu sedih dengan keadaan dan apa yang berlaku ni, menyebabkan wallahu alam keadaan dilihat agak bercelaru bila khususnya pendukung-pendukung bahkan pengikut-pengikut dakwah sunnah ni masing-masing duk termenung. Cuma yang duk termenung ni dengan bertanya tak apa, tapi yang duk termenung dengan menghukum orang lain. Menghukum ustaz ni, hukum ustaz ni. Bincang dulu. Jangan sibukkan diri dengan hal seperti itu. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.